Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa asmir bil khayr amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia-Nya pada malam ini malam terkejut dengan Ustaz ada waktu berceramah tadi memang ada semangat tiba-tiba spontan je berhenti. Waktu tu orang ingat ke malam di samping sesat tadi masuk sana dulu lorong kena sekat, masuk sana tutup, jadi pusing-pusing macam ni tadi itu lambat sampai. Ingat tak Allah dapat tolong kan? Boleh dah saya lihat. Ingat dia berhenti mengejut. Syukur kepada Allah, lihat syukur kepada Allah Ta'ala. Kita dapat sambung kembali setelah kita bercuti lebih kurang sebulan lebih menyambut Ramadan dan juga hari-hari Idul Fitri. Sebagaimana yang saya pernah janjikan pada bulan lepas, kita nak ulang sikit usul yang ke-6 daripada usul sunnah ni, iaitu tarkul jara'i wal jidali wal khusumati fid din. Di antara usul asas-asas dasar prinsip ataupun kaedah untuk memahami sunnah ini, yang ke-6 Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Serta meninggalkan pertelingkahan, perdebatan dan pertikaian di dalam masalah agama. Dua bulan lepas kita ada bahas sebahagian daripadanya. Jadi bila kita tengok sehari dua ni banyak orang berdebat, buat majlis wacana ilmu, forum, diskusi dan sebagainya. Jadi macam mana pula Imam Ahmad kata di antara cara untuk memahami sunnah ni 3 perdebatan. Apatah lagi berlaku perdebatan dalam grup WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya kan. Macam mana ni, boleh ke tak boleh kan? Yang dimaksudkan 3 perdebatan ini maknanya sesuatu benda yang jelas terang. Kita nak berdebat lagi. Benda itu ada nas, dalil secara terang dan jelas daripada Quran. Benda itu tak perlu diperdebatkan. Benda-benda yang terang dah kita dapat difahami sebelum dibahaskan. Ada pun perkara-perkara yang menjadi kesamaran, tak jelas. Contohnya 2 individu yang berbeza pendapat ataupun pandangan, 2 kumpulan ataupun 2 individu. Benda itu masing-masing menganggap diri mereka lah yang benar, diri mereka yang betul. Dan sememangnya pun kumpulan-kumpulan, individu-individu yang bertelingkah semua mengaku kata dia betul. Dialah yang berada di dalam pihak yang benar. Apatah lagi semua mendakwa Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ada satu kumpulan pula, kalau Ahlussunnah wal Jamaah ni dia je. Kumpulan lain tak. Bercanggah dengan kaedah dia, bercanggah dengan usul dia, semuanya tak betul, semuanya sesat. Yang ni kita kena debat. Yang ni kita kena berhujah dengan dia. Sama ada dakwaan dan pegangan kamu itu betul ataupun salah, ataupun pegangan kami yang salah. Yang ni kita kena debat, tak termasuk di dalam larangan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan bagi sesiapa yang nak mempertahankan pendirian, pegangan dia kena memukakan hujah. Kalau sekiranya dia menganggap pegangan dia itu betul. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datanglah hujah kamu, burhan kamu, dalil kamu, sekiranya kamu berada di atas landasan kebenaran. Sekiranya kamu benar-benar benar,
Kamu betul, kamu mendakwa kamu betul, dan kamu kena berani mempertahankan hujah kamu. Dan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan berlaku perdebatan-perdebatan di antara Nabi dengan kaumnya, Nabi dengan penyembah-penyembah berhala. Di antaranya sirah yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengisahkan tentang apa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita buka baca di dalam sebahagian daripada surah ataupun ayat-ayat Quran yang menceritakan perdebatan para Nabi, sebahagian daripada Nabi-Nabi yang berhujah dengan kaum mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita tengok di dalam surah Al-Anbiya daripada ayat 62 sampai ayat 68. Jadi hari ini lepas kuliah ke, petang ni ke, malam ke, buka Al-Quran, tengok surah ni. Kalau saya nak hurai satu persatu jadi panjang, jadi hilang tajuk yang kita nak bahaskan. Kita tengok dalam surah ni sebagai suatu gambaran dan juga ringkasan daripada firman Allah Ta'ala tentang perdebatan Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim AS dia memecahkan berhala-berhala yang disembah oleh kaum dia, termasuklah yang sembah berhala itu ayah dia sendiri. Bulan lepas kita sebut ayah, ada golongan mentakwilkan ini bukan bapak dia, bapak saudara dia. Macam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bila Nabi kata inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayah kamu masuk neraka. Jadi ahli takwil kata itu maksudnya bapak saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Sedangkan soalan kepada Nabi, orang sahabat tanya Nabi, dia bukan tanya aina ammi, di manakah kedudukan bapa saudara aku semasa di zaman jahiliyah sebelum kedatangan Nabi, syurga ke neraka. Itu bukan soalan. Dia tanya aina abi, bukan aina ammi. Lalu Nabi menjawab, ayah kamu dan ayahku sekali. Golongan takwil, tuan-tuan boleh baca dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya tafsir Al-Manar. Dia kata salah takwil yang macam tu. Sebab al-aslu fil kalam, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal-asal kalam sama ada datang daripada Quran ke, daripada hadis ke, ataupun bahasa Arab, pegang hakikat. Kecuali ada karenah, ada qarinah yang boleh kita berpegang kepada majas. Itu perbahasan di dalam usul fiqh. Tuan-tuan boleh dalami dengan Ustaz Al-Fatih, Ustaz Abdullah Iraqi, wali usul fiqh dengan dia. Saya boleh cerita apa dia kelu-kelu dia. Begitu juga dalam isu Nabi Ibrahim ni, Allah Ta'ala kata apa? Bahawa Nabi Ibrahim itu wa qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Telah berkatalah oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azara. Allah Ta'ala mari pula lafaz badan. Ayahnya siapa? Azar. Bukan pak saudara dia. Maknanya bapa Nabi Ibrahim lah yang namanya Azar yang menjadi penyembah berhala. Bukan saja dia sembah berhala, dia buat berhala. Bukan saja buat, jual berhala pula. Jadi saya nak cerita sebahagian daripada dialog, perdebatan. Sebab dalam Quran banyak cerita debat. Sebab isu yang berlaku seredo ni, orang debat orang ni, orang debat dengan orang ni. Minta mukakan dalil kalau sekiranya kamu mengaku orang yang benar. Orang kata tengok, siapa-siapa yang suka berdebat, kan ada hadis. Nabi kata siapa-siapa yang menuntut ilmu, belajar ilmu kerana tujuan nak berdebat dengan orang alim, dia akan masuk neraka. Saya dah sebut, semua orang mengaji ilmu pun, dia duduklah mana-mana kumpulan pun, tak ada niat dia nak berdebat dengan orang. Tak ada niat dia nak tunjukkan ilmu dia kepada orang. Cuma isu masa dia belajar dulu, tak kira lah mana-mana tokoh. Cuma sekarang ni kita minta hujah sebab kamu suka tuduh orang. Satu kumpulan dia suka tuduh kumpulan lain sesat, Wahabi, menyeleweng. Kita nak kemukakan hujah di dalam medan perdebatan. Kalau depan anak-anak murid kita, semua nak murid kata-kata betul lah Tok Guru cakap. Macam saya cakap ni, semua tuan-tuan engguk, tak ada tuan-tuan ngeleng. Kalau saya salah, tuan-tuan kena ngeleng. Salah Ustaz cakap tu, bercanggah dengan Quran hadis, kena ngeleng. Tapi sikap anak murid ni, dia duduk dalam kumpulan mana pun semua ada engguk. Sebab tu kita minta hujah.
Jadi kita nak baca sebahagian daripada hujah dan juga perdebatan yang berlaku antara Nabi Ibrahim, ayah dia dan juga kaum dia. Setelah dibawa ke situ, mereka bertanya, engkaukah yang melakukan demikian pada Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim kan, dia ambil kapok, dipecahkan berhala-berhala yang kecil. Lalu dia ambil kapok tu disangkut kepada tengkuk berhala yang besar. Bila orang tahu itu tindakan kerja Nabi Ibrahim pecahkan berhala, dia nak buktikan kepada kaum dia, khususnya ayah dia sendiri, berhala bukan Tuhan. Kalau berhala Tuhan, mesti dia dapat menghalang pencerobohan Nabi Ibrahim terhadap berhala. Nabi Ibrahim nak musnahkan, nak patahkan berhala. Kalau berhala itu Tuhan, berhala dapat tahan, dapat sekat. Adakah kamu buat begitu, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, tidak. Bahkan yang melakukan ialah berhala yang besar. Sebab kapok tu bukan duduk di tangan aku. Kapok itu duduk atas tengkuk berhala. Berhala besar itulah yang memecahkan berhala-berhala yang kecil. Dia kata, berhala yang besar di antara mereka. Maka bertanyalah kamu kepada mereka, kalau mereka dapat berkata-kata, fas'aluhu in kanu yantiqun. Aku bukan buat. Yang buat tu, yang memecahkan berhala yang kecil adalah berhala yang besar. Tanyalah mereka, sekiranya mereka boleh bertutur, mereka boleh bercakap, mereka boleh menjawab. Di sinilah perdebatan. Nak cerita, berhala boleh jawab tak? Boleh cakap tak? Boleh bagi tahu tak siapa yang pecahkan berhala-berhala yang kecil? Kalau dia tidak jawab, dia bukan Tuhan. Tengok pecah. Allah tak najib debat. Sikit-sikit debat, bawa ni sikit debat. Dalam Quran banyak ayat-ayat perdebatan. Kamu tuduh orang sesat, orang suka kemukakan, orang minta kamu kemukakan dalil, kamu kena jawab. Bukan sewenang-wenangnya kita ajak orang berdebat kerana tuduhan kamu, tuduhan yang salah. Jadi dia tanya, tanyalah mereka sekiranya mereka boleh menjawab. Jadi apa jawapan kaumnya, hadirin sekalian? Kaum dia tak boleh nak jawab. Saling pandang memandang di antara satu sama lain, kerana mereka kehilangan hujah. Mereka kehilangan hujah. Kemudian mereka berfikir, dia kata, maka mereka penyembah berhala kembali kepada diri mereka. Maknanya saling bertanya di antara satu sama lain. Lalu berkata sesama mereka, sesungguhnya kamu sendiri adalah orang-orang yang zalim. Maka kita ni zalim sebenarnya, duk sembah berhala, tak boleh bercakap, tak boleh nak mempertahankan diri dia. Kita ni zalim. Nabi Ibrahim berkata, jika demikian, patutkah kamu menyembah apa yang lain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan faedah sedikit pun kepada kamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat. Jadi ini sebahagian daripada kesimpulan yang Allah Ta'ala buat dalam Al-Quran tentang peristiwa Nabi Ibrahim. Memang berlaku perdebatan. Kebanyakan Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala rakamkan cerita mereka di dalam Al-Quran, termasuklah Nabi Muhammad SAW. Ayat yang berikutnya, hadirin sekalian, Allah Ta'ala sebut lagi di dalam surah yang lain pula, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jadi di dalam dakwah, bukan kita nak ajak orang ikut kita. Kita jangan susah hati, jangan bimbang kalau kita tidak ada pengikut. Yang tu bagi pendakwah, kita kena ingat, kena muhasabah, kena sedar diri. Cuba baca Al-Quran, cuba fahami ayat Quran. Kita jangan susah hati, kita tak ada pengikut, tak ada seorang pun yang mengikut kita. Kita nak ajak orang ikut Allah, ikut Rasul. Bukan kita membina kekuatan, membina pengaruh supaya orang ikut kita, orang sanjung kita, hormat kita, muliakan kita, dewakan kita. Yang ini salah. Tapi di akhir zaman inilah yang berlaku. Nak suruh orang ikut kita, tak kira mana-mana kumpulan. Kita ajak mesti orang ikut Allah. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan kamu. Kalau ikut kita, pendirian kita, pegangan kita, perjalanan kita belum tentu betul.
Kena ingat, kita manusia biasa, penuh dengan kesilapan dan kesalahan. Sebab itu jangan pendakwah ajak ikut kita, ajak ikut diri sendiri. Ajak ikut diri sendiri ataupun ikut kumpulan kita. Tak boleh. Ikut Allah, ikut Rasul. Itulah maknanya pendirian golongan salafus salih. Mereka tidak dikenali di atas dunia semasa mereka hidup. Mereka mati pun orang kenal. Sebab dia ajak ikut Allah dan Rasul. Kami banyak kan. Sudah mati itu orang sampai mendewakan, membeliakan. Kadang-kadang membawa daripada pendewaan dan memuliakan, membawa kepada takdis, menyucikan individu, menyucikan kumpulan. Apa maksud mensucikan? Salah macam mana pun tetap betul kumpulan aku, ataupun individu, tok guru aku, pemimpin aku. Salah macam mana betul. Peringkat mendewa dan menyucikan pemimpin. Ini cukup bahaya. Di sudut akidah cukup bahaya. Sebab kita meletakkan selain daripada Allah, ada individu, ada makhluk yang perlu disucikan. Hatta Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat agung, yang merupakan kekasih Allah. Semua orang nak jadi hamba Allah, termasuklah kita semua. Tetapi yang diisytiharkan oleh Allah Ta'ala, Nabi terang-terang Allah Ta'ala isytihar, dia adalah hamba-Ku. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kami telah maha suci Tuhan, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Kita tengok pula ayat-ayat yang lain, ciri-ciri sifat-sifat sebagai seorang hamba macam mana yang Nabi diisytiharkan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba. Pun begitu, tidak boleh kita mengagungkan, mendewakan Nabi sebagaimana Allah. Kena beza tu. Nabi tetap makhluk walaupun dia mulia. Allah Ta'ala tetap Khaliq. Hadis yang selalu kita baca di dalam kuliah kita, bila sahabat-sahabat daripada jahiliyah sesat, sebuah perhada, melakukan beberapa jenayah, pembunuhan, penyelewengan, tiba-tiba dengan jasa baik, jasa dakwah, sumbangan, asuhan, didikan daripada Nabi SAW, mereka menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang didik mereka daripada kegelapan kepada cahaya petunjuk? Nabi. Pada masa itu mula dah nak sanjung, nak dewa, nak agung-agungkan Nabi, nak buat Nabi sebagaimana Tuhan. Nabi kata, la tatruni kama taradatin nasara ala masih Isa bin Maryam. Jangan kamu mendewakan, mengagung-agungkan aku sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Isa. Nak dianggap Abdullah, nak dianggap apa dia ilah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah, wa qalatin nasara Masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu an la yufakun. Yahudi menganggap Uzair anak Tuhan sebab ada benda yang pelik, benda yang hebat, benda yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Uzair ada perkara-perkara yang pelik yang manusia biasa tak dapat melakukannya. Nabi Isa pun sama, boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang ganjil, yang pelik. Ahli-ahli perubatan, doktor-doktor pakar pada masa itu tak boleh nak sembuhkan penyakit itu. Dengan izin Allah, Nabi Isa boleh buat. Penyakit sopak, buta, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Sudah ada tu Tuhan. Kalau Tuhan boleh buat macam ni, Nabi Isa boleh buat macam tu juga. Sudah tentu dia Tuhan. Mengagungkan Nabi Isa sebagaimana Tuhan. Nabi Muhammad kata, jangan kamu tak fanatik sampai macam tu. Kamu agungkan, kamu dewakan aku sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Isa AS. Antara Nabi-Nabi yang melarang diri mereka diagungkan, disucikan, antara Nabi-Nabi dengan tok-tok guru, mana lebih mulia? Antara Nabi-Nabi dengan para wali, mana lebih mulia? Antara Nabi-Nabi dengan syekh-syekh, tok-tok guru kita yang kita kata baik-baik, mempunyai akhlak yang tinggi, jaga ibadat, jaga akhlaknya, mana lebih mulia antara guru kita dengan Nabi? Tak payah tuan-tuan jawab, yakin confirm tuan-tuan akan kata Nabi. Nabi melarang. Maknanya pengikut-pengikut dia mendewa-dewakan. Sekadar menghormati, perlu menghormati orang yang lebih daripada kita. Dia ada kedudukan, dia ada kemuliaan orang yang lebih daripada kita ni. Orang yang lebih takwa daripada kita,
dia ada jawatan yang tinggi di dalam masyarakat yang dihormati, dia lebih ilmu daripada kita, memang ada kedudukan dia dalam agama. Tetapi sampai nak mensucikan dia, nak mengatakan dia tidak salah di dalam semua perkara, tak boleh. Sebab itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam Kitabul Ilmi, satu lagi di dalam ketika Nabi SAW Kitabul Imamah, ketika dalam perbahasan siapakah yang layak menjadi imam, Imam Bukhari letak satu tajuk, Ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bi imamah. Orang yang berilmu dan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat lebih berhak di dalam, lebih layak menjadi imam. Dia tak sebut aqra'uhum di situ. Kalau banyak sebahagian ulama kata qari, orang yang paling baca sedap Quran. Sebagian ulama kata aqra'uhum, orang yang paling faham tentang Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW sakit tenat hingga membawa kepada kewafatan beliau, hadis ini kita baca banyak kali, saya ulang balik pada pagi ini. Dia suruh isteri dia, siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha, panggil Abu Bakar jadi imam. Dalam waktu yang sama, daripada kalangan sahabat ada yang hafiz Al-Quran, ada yang qari, baca Quran sedap. Rasulullah suruh Abu Bakar. Kalau nak dibandingkan di sudut bacaan, Ubay bin Ka'ab dan beberapa orang sahabat yang lain lebih baca, lebih cantik, lebih elok. Tetapi dia suruh Abu Bakar ganti dia menjadi imam sembahyang. Di sini ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama berpendapat sebagai clue, isyarat kalau aku wafat nanti Abu Bakar lah jadi khalifah. Jadi daripada hadis dan perbuatan tindakan Nabi ini, Imam Bukhari kata yang layak jadi imam adalah orang yang berilmu dan juga orang yang punya kedudukan di dalam masyarakat. Maksud yang saya nak sampaikan di sini, perlu dihormati orang yang berilmu, orang yang punya kedudukan dan sebagainya. Kita kena sayang kepada dia. Dia penyuluh jalan. Dia membawa kita mengenal Al-Quran. Dia membawa kita mengenal sunnah. Tetapi jangan sampai mensucikan. Yang tu yang tak boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian pihak. Walaupun tindakan pemimpin Tok Guru bertentangan secara terang dan jelas dengan dalil Quran, kami tetap nak ikut Tok Guru sebab Tok Guru lebih faham. Terang benda tu jelas bercanggah dengan Quran hadis, tak boleh. Tok Guru lebih faham daripada kita. Inilah kesan yang terjadi kepada apa? Kepada jemaah Al-Arqam. Yang saya pernah bermuzakarah, saya pernah berdebat sekitar tahun 80-an. Bila kita buat keluar dalil Quran hadis, tunjuk ni salah. Tak boleh, pemimpin kami lebih tahu. Kamu siapa? Akhirnya ta'assub demi ta'assub yang memang dibina oleh pemimpin. Bila sekarang ni, satu contoh yang sangat besar. Bila Arqam diharamkan, pengikut dia lari tak? Tak lari tuan-tuan. Isteri-isteri dia lari tak? Tak lari. Dia tubuhlah Al-Ikhwan, Global Ikhwan, Rufaqa. Tukar namanya, tetapi pegangan akidah pendirian tak goyang. Itu yang bahaya. Tempat akidah ni kalau dia terpesong, habis rosak. Kerana ta'assub. Sekarang ni saya nampak kumpulan-kumpulan seperti Al-Arqam lagi banyak. Individu-individu selain daripada pemimpin yang kita sebutkan tidak Al-Arqam, banyak lagi individu yang ditabalkan menjadi tuan guru. Bila tuan guru ni, geng-geng pengikut sendiri juga angkat jadi ulama. Saya dah cerita dah kan, bulan lepas saya nak hari ni Ustaz Abdullah ada. Ustaz Abdullah pun tahu, kenal beberapa pondok ni, saya pernah pergi beberapa pondok sekitar 2 bulan lepas, selepas saya kuliah di sini kan. Saya pergi pondok. Saya sembang dengan tutup pondok yang ikhlas, yang jujur, yang alim, yang warak. Dia kata kami sendiri pun jadi terkejut, heran. Banyaknya title-title Tok Guru dapat sekarang ni. Salah satu pondok tu ada seorang Tok Guru alim lah, Ustaz Abdullah berkenal. Bila dia meninggal dunia, tak ada dah Tok Guru. Semua orang panggil Ustaz. Nak dapat gelaran Tok Guru tu bukan senang. Semua orang panggil Ustaz. Walaupun timbalan Tok Guru, orang yang alim, sedut keilmuan, menguasai ilmu alat, warak dan sebagainya, tak dapat gelaran Tok Guru. Sekarang ni pelik, Ustaz muda dapat gelaran Tok Guru. Kita bukan jealous dengan gelaran tu, dengan title tu, tak. Tetapi bila dia membawa suatu pembawakan yang salah, rosak anak murid.
Rosak nak boleh. Dan ada orang yang sebut tuan guru, syekh-syekh di Malaysia ini. Cawangan-cawangan sekolah dia sampai ke Sabah, Sarawak. Nama juga Darul Quran wal Hadis. Sebagaimana nama sekolah saya juga, Darul Quran wal Hadis. Kita ngajar Quran betul lah. Ngajar Quran, ngajar hadis. Tapi nama Quran dan hadis, tapi pembawakan bercampur dengan Quran dan hadis. Sehingga anak murid dia sebut, Tok Guru kami lebih tahu. Walaupun kita tengok dalam ceramah ada, dalam YouTube, dalam Facebook, banyak pegangan, fatwa, pendirian dia bercanggah dengan Islam secara terang. Bukti yang paling jelas apa dia? Semalam saya dah sebut lah kan. Bukti yang paling jelas bila berlaku kesulitan, terdesak, berlaku apa dia, sesuatu musibah, minta tolong kepada Buya Mulkan. Sedangkan istastarithu rabbakum fastajaba lakum. Dia ada isti'adzah, dia ada istighatsah, dia ada ma'unah. Istighatsah ini kepada Allah. Bila kita terdesak, kita berlaku di dalam suasana kesempitan, minta tolong kepada Allah. Dia doa ajar anak murid minta tolong kepada Buya Mulkan. Adakah Buya Mulkan itu boleh memberi faedah ataupun menolak mudarat? Boleh tak boleh? Wasilah je. Kami pun tak percaya dia boleh bagi manfaat dan mudarat. Inilah yang berlaku kepada musyrikin Mekah. Kenapa sembah berhala? Illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Kami pun tahu dia bukan Tuhan, tetapi nak bawa kami punya ibadat sebagai satu wasilah, sebagai suatu syafaat. Syafaat dia nak bawa ibadat kami kepada Allah. Lebih kurang je kan? Lebih kurang. Yang itu yang bahaya. Okey. Jadi kesimpulan daripada ayat tadi yang kita bacakan tadi, ajak orang bukan mengikut kita dan kumpulan kita, ajak orang kepada Allah. Sabili rabbika, kepada jalan Tuhan kau. Bil hikmah. Apa makna bil hikmah? Orang kata ceramah ni tak boleh derha-derha sangat, kuat-kuat ni. Hikmah tak ada, dia kena lemah lembut, sopan santun. Ulama mana tafsir macam tu? Ulama tafsir mana sebut macam tu? Kita nak tahu. Sebab bila kita ceramah tinggi suara sikit, volume tu kita buka derah sikit, tak boleh tu, tak betul. Dia sikit nak berdebat, tak ada hikmah langsung buat ni. Tadi dah kita sebut dalam Quran memang cerita banyak cerita ayat debat. Bil hikmah ni bil Quran was sunnah. Itulah hikmah. Ajak orang kepada Allah dan Rasul. Dakwah yang macam itulah yang dipanggil dakwah dengan hikmah. Wal mau'izati hasanah. Dan juga nasihat-nasihat yang baik. Nasihat yang baik ini tak semestinya kita kata cakap dengan lemah lembut, dengan terang. Sebab tu semua kita nak tahu tentang usul kaedah dakwah ni, mesti kena tengok dalam Quran. Kadang-kadang suasana dakwah ni dia suruh cerita dengan lemah lembut. Keluar suasana keadaan ketika itu orang boleh terima dengan dakwah secara lemah lembut. Wa qul lahu qawlan layyinan. Cakaplah kepada Firaun perkataan yang lemah lembut, semoga dia ingat dan dia takut kepada Allah. Yakhsha aw yatazakka. Semoga dia takut kepada Allah. Tetapi bila disuruh dengan lemah lembut, kita pergi, kita ulang, dia tak mau juga. Tak mau juga dengan cara lemah lembut. Allah Ta'ala ajar juga di dalam Al-Quran, bagi cakap sesuatu kepada mereka, wa qul lahum qawlan baligha, di dalam surah An-Nisa. Cakaplah suatu perkataan yang boleh memberi kesan di dalam hati mereka. Baik-baik betul-betul. Itulah bahasa kita bagi kau-kau. Ada ketika dah kena macam tu. Bagi tu bagi rapat supaya dia tak bangun dah. Kalau kita bagi seluruh saat dia bangun lagi, dia angkat lagi kepala. Bagi betul-betul rapat. Dia ada ketika dia kena buat macam tu. Betul, Quran ajar. Sebab tu bila saya baca Quran, saya rasa seronok. Dakwah ni kita slow. Kita bagi dulu. Nampak tak? Dia boleh terima, okey. Nampak 2-3 kali kita kata benda ni salah, benda ni haram, benda ni salah, dia nak lawan juga. Baik-baik betul tu. Kamu ni tak erti ke? Tak ada akal ke? Tak ada otak ke? Ini dalil terang ni. Kamu nak lawan apa lagi? Kamu nak debat mari. Macam tu. Bukan kata kita untuk debat ni kita ni hebat. Kita ni berani tak. Quran ajar. Sampai peringkat biadab dengan Allah dan Rasul, tak menghormati fakta dalil Quran hadis, kita kena ajar. Sebab ada di kalangan manusia ni memang keras kepala degil. Orang Perak kata, Ustaz,
Ustaz Iraq, tenging, dia panggil, tenging. Bagilah macam mana pun. Kita horok kepala, gosok, bagi dalil, dia tak nak ikut, dia tak nak lawan. Ahlul ahwa wal bidah memang jenis macam tu. Memang dia akan loyal buruk, dia akan lawan. Dia tak habis-habis, dia tak akan puas. Dia nak bagi puas hati, nak ikut nafsu. Sedangkan nafsu Allah Ta'ala kata, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu amat menyuruh kepada kejahatan. Kalau turut hawa nafsu itu jadinya, nafsu dia tak akan tunduk kepada kebenaran. Orang yang mengikut hawa nafsu dan juga ahli bid'ah ni tak akan tunduk pada dalil Al-Quran. Dalil Quran hadis dia orang tak hormat. Bagilah cerita macam mana pun. Itu pandai sendiri, faham sendiri. Macam isu yang saya duk cerita berpuluh-puluh kitab kita bentangkan dalam kuliah tentang Allah Ta'ala berada di atas daripada arash. Saya ulang balik hari ni. Walaupun kadang-kadang orang sunnah sendiri kata apa dia ulang benda yang sama. Sebab ada pengikut pendengar-pendengar yang baru. Dia akan tengok balik. Ada di kalangan mereka yang telefon saya. Macam mana ni kami dah dapat mak ustaz kata macam ni. Apa yang kami belajar Allah Ta'ala tak ada tempat. Tempat itu adalah makhluk. Kalau kita kata Allah Ta'ala atas pada arash, Allah Ta'ala itu perlukan kepada makhluk. Allah Ta'ala itu jadi baharu lah pula. Sedangkan wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala terkaya bagi sekalian alam. Kaya tidak berhajat. Bila dia tanya macam tu, adalah peluang. Kita terang kepada dia. Di sudut dalil Quran hadisnya, memang Allah Ta'ala berada di atas daripada arash. Ulama tak bahas atas arash itu ke tempat tak tempat. Cuma bila dah orang loya buruk, ulama cipta satu kaedah, dipanggillah makanul adami amrun i'tibari al-makan dunal makan. Itu dah keluar istilah-istilah tu. Nak jawab pokok ahli bid'ah yang tak boleh terima. Kalau kata Allah Ta'ala atas daripada arash, itu maknanya memerlukan tempat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi 7 masa. Kenapa tak kata kun fayakun? Adakah Allah Ta'ala buat langit dan bumi ini berhajat kepada masa? Masa adalah makhluk, masa adalah baharu. Kok mana nak jawab? Sebab tu debat tu penting. Hadis Nabi sahih, mana-mana kumpulan pun tahu hadis ini tentang syafaatul kubra. Ini kona sikit daripada apa bahas ni. Saya ikut hari ni terlintas saya cakap je. Kadang-kadang lari pada tajuk sikit. Tak boleh tak? Tapi tak lari pada Quran hadis. Tak lari pada Islam. Mungkin lari sikit pada tajuk. Tak apa. Dalam hadis-hadis yang mentafsirkan syafaatul kubra kan, wa minal laili fatahajjal bihi nafinatan as'a ba'ataka rabbuka maqam mahmuda. Di antara maqam yang terpuji yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad, doa masa di padang mahsyar besok. Semua umat manusia ni minta Nabi-Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dicepatkan hisab. Nabi-Nabi yang lain bagi alasan kami pun ada salah dengan Allah Ta'ala. Regah ceritanya, suruh pujuk Nabi Muhammad, suruh berdoa supaya dicepatkan hisab. Nabi sujud di hadapan Allah. Balik ni tanya Ustaz Abdullah Iraqi, ada dah hadis ni yang saya cakap ni. Kok saya tipu, bulan depan saya tarik balik. Sujud di hadapan Allah. Menangis-nangis Nabi ni. Dia mengucapkan satu tasbih yang Nabi sendiri sebut-sebut dalam hadis. Tasbih yang tak pernah ucap di atas dunia. Bila dia sujud di hadapan Allah, adakah tidak bertempat? Allah Ta'ala itu bertempat. Sujud di hadapan. Sujud di hadapan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Sebab tu jangan duk bahas masalah tempat tak tempat. Apa yang disebut dalam Quran, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, terima. Amintum man fis sama', terima. Beratus bahkan ribu dalil Allah Ta'ala atas arah ni. Pokok Jahmiyah, Mu'tazilah, pokok ahli bid'ah, bid'ai wal ahwa tak boleh nak sanggah sebenarnya benda ni. Tapi apa yang saya nak cerita, mereka sanggah juga. Sanggah dengan loya buruk dengan akal mereka, bukan dengan fakta dan dalil. Buat keluarlah ilmu lughah, ilmu nahwu, sarah, takdir ni tak betul, i'rab tak dapat sanggah. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, ajak orang kepada Allah Ta'ala mau'izah hasanah, maknanya nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum, ni saya nak sebut ni sebab dalam usul yang ke-6 tadi, tarkul miraq wal jidal kan, jidal yang macam mana yang tak boleh. Yang ni saya nak bahas panjang sikit. Kita berdebat, kita nak cari kemenangan, tu tak boleh. Kita salah nak mempertahankan pendirian dan kesalahan kita, yang tu tak boleh. Ada pun debat untuk mencari kebenaran, itu memang ada anjuran di dalam Al-Quran.
Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang baik. Jangan duk dimaki hamun orang. Kita kemukakan dalil dan fakta. Itu maknanya memang anjuran daripada Al-Quran. Tujuan apa debat itu dilaksanakan? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Inna rabbaka huwa a'lamu. Sesungguhnya Tuhan kamulah yang lebih mengetahui. Ismu tafdil. Isim tafdil a'lamu akbaru. Allahu akbar. Allah Ta'ala maha besar, maha agung. Maha ni dipanggil isim tafdil. Ini a'lam. Dalam perdebatan, mungkin kita berdebat dengan orang yang menyeleweng, pengikut hawa nafsu dan juga bid'ah. Bila dia tengok wajah kita, bila dia ada keikhlasan di dalam hati, dia akan ikut. Berapa ramai dah bila kita kemukakan dalil daripada Quran, hadis, kita tunjuk kitab, kita tunjuk kitab, akhirnya orang kata, oh dulu kami tak pernah tengok, kami tak tahu, dia berikut. Inilah yang penting, sebab Allah Ta'ala mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Allah huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Dia tahu siapa yang sesat daripada jalannya, jalan Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Ta'ala mengetahui siapa pula yang dapat petunjuk. Di dalam dialog, muzakarah, debat, kita jangan paksa orang ikut kita. Kita hanya mengikuti perintah Allah. Di dalam perdebatan Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala yang akan pilih, oh dia ni memang nak cari kebenaran. Dia tak pernah dengar fakta dan dalil. Bila dia dengar, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Siapa-siapa yang dapat hidayah, siapa-siapa yang dapat kesesatan, kita tak tahu, semua milik Allah. Yang diperintahkan kepada kita adalah menyampaikan sahaja. Tak perlu kita bimbang dan khawatir kalau orang tak ikut. Kalau tidak, Nabi-Nabi ni semua susah hati. Semua kecewa. Bukan semua yang disampaikan, yang didakwahkan, semua orang ikut. Ada di kalangan Nabi itu tak ramai pun pengikut dia. Ada yang seorang dua orang je. Ada yang ratus tahun berdakwah, tapi satu kelompok, kumpulan yang kecil je yang menjadi pengikut setia mereka, yang beriman kepada mereka. Mereka tak kecewa pun. Tugas memberi hidayah bukan kita, kena ingat. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, bukan berdasarkan kepada andaian dan juga hawa nafsu, berdasarkan kepada Quran. Sebab tu kita kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah bil Quran wal hadis. Sebab fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Jika kamu berselisih pendapat antara satu sama lain, kembalilah kepada Allah. Ajak orang ikut Quran hadis ya. Orang nak ikut, tak nak ikut tu kerja Allah Ta'ala. Jangan duk ajak ikut kita. Ikut kita ni seleweng. Ni saya datang sini dengan penampilan orang agama lah, penampilan Tok Lebay lah, saya pakai sorban. Tuan-tuan tak pakai sorban, tak Abdullah pun ketika dia sama dia pakai, hari ni dia tak pakai, dia tak kat bawah. Saya ni lebih sikit di sudut penampilan, di sudut ketakwaan Allah Ta'ala tahu, di sudut penampilan saya lebih sikit, saya pakai sorban, sikit jubah. Saya pun tengok kodi-kodi depan saya ni, ajak ikut saya. Tak betul. Ajak ikut Allah dan Rasul. Kita rasa lapang dada kalau kita tak ada pengikut. Kalau semua orang ni boleh ikut Allah, ikut Rasul. Dan saya selalu sebut juga, tak perlu masuk dalam kumpulan sunnah. Kan ada kumpulan sunnah, ada kumpulan yang tidak sunnah. Kita ajak masuk kumpulan kita, tak perlu. Kita ajak orang berpegang dengan akidah Nabi dan akidah para sahabat. Dia duduklah dalam kumpulan apapun. Ajak orang ikut akhlak Nabi dan akhlak para sahabat. Ajak orang kepada amalan Nabi dan ada amalan sahabat. Sebab man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdasa fil amrina hadza falaysa alaihi amruna. Macam-macam hadis yang diajak supaya ikut amalan Nabi, amalan sahabat. Yang tu je. Tak perlu sangat kita nak ketengahkan mesti masuk dalam kumpulan. Kerana bila masuk dalam kumpulan, belum tentu ikut Nabi. Dia duduk saja dalam kumpulan tu. Tetapi kalau di zaman Nabi berbeza dengan zaman kita sekarang. Kalau ajak kepada kumpulan Nabi yang disebut sebagai jemaah, kerana kumpulan Islam satu. Tak ikut Nabi sesat. Itu jelas. Sebab Nabi sebagai pemimpin. Siapa boleh berbeza dengan Nabi? Tak boleh. Nabi wafat, masuk kumpulan sahabat. Jadi oleh kerana umat Islam sekarang ramai, kumpulan-kumpulan pun ramai, individu-individu pun ramai, kita kena ajak kembali kepada asal.
Kalau mengajak kembali kepada mana-mana kumpulan, mana-mana kelompok, semua kumpulan dan kelompok ni mengaku kumpulan ni mereka yang paling benar. Mengaku kumpulan mereka lah yang ahli sunnah wal jamaah, kumpulan lain jangan. Maknanya mereka mengkelompokkan ahli jemaah tu ikut kumpulan sendiri. Mereka letak sepadan. Ni geng kami ni. Ni bukan. Mereka mencipta satu kaedah. Kaedah tu dipaksa orang ikut. Kaedah tu dipaksa orang ikut. Macam orang mencipta satu kaedah apa? Kaedah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni adalah orang yang berpegang kepada akidah Asy'ariyah dan juga Maturidi. Hak lain bukan. Itu kaedah yang mereka cipta, yang mereka dipaksa orang ikut kaedah tu. Itu yang bahaya. Kita kata ajak orang ikut kumpulan. Saya pun membuat kajian dalam isu ini. Yang banyak dalam kitab-kitab diambil ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Saya baca kaji kitab-kitab ni ambil mana? Di mana kitab-kitab ni diambil? Sandaran asal ni di mana? Rupanya ada dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin. Imam Zabidi. Dia tulis kitab itu syarah kepada Ihya Ulumuddin, jilid yang kedua. Dalam perbahasan bab akidah ni saya dah sebut kitab tu, saya dah tunjuk, saya dah baca muka surat yang keberapa kan. Apa dia jilid yang keberapa. Rupa-rupanya Syekh Zabidi ni pada ketika itu dia membuat kajian sebahagian daripada beberapa negara yang berpegang dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di antaranya di negeri Iraq dia kaji. Di negara Iraq, lepas tu maknanya Khurasan, lepas tu Mawara'un Nahri. Saya pun tak faham negeri mana Mawara'un Nahri. Tapi duk tengok cerita Ramli tu dia sebut tan tu berasa macam betul. Saya tengok syarah-syarah kitab yang dikarang oleh ulama tu, Mawara'un Nahri ni maknanya Nahru Jehun. Kalau tuan-tuan tengok peta Afghanistan tu kan, yang belakang surah itu sungai Jehun itulah dipanggil Mawara'un Nahri. Yang kalau kita tengok Omar Al-Khattab dipanggil apa dia? Abu Amir Al-Sulaim. Ustaz Abdullah kenal. Al-Khattab yang asal daripada Madinah, berperang di Afghanistan. Habis tu dia pergi ke Tajikistan. Habis tu pergi ke Chechnya, Shishan. Di melalui sungai itu. Negara-negara yang belakang pada tu dipanggil Mawara'un Nahri. Umar Al-Khattab kan seorang Madinah mati syahid di Syria, di Chechnya, usia 33 tahun pada masa dia meninggal tu. Baru saya faham, rupanya kajian-kajian beberapa buah negara je yang berpegang dengan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah yang diambil Syekh Zabidi di dalam kitab dia. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Dia tak membuat kajian seluruh dunia. Sebab itu orang wajib pondok dia tak faham. Orang yang berpegang kepada orang sebut asal Jawa, saya tak guna istilah tu, aswaja yang mereka mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mereka buktikan dalam kitab tu. Cuba tengok bacian yang dilakukan oleh penggarang kitab itu, maknanya beberapa buah negara je, tak sampai 10 negara. Itulah yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah pada pegangan dia. Pada ketika itu dia bukan buat kajian sampai Saudi mana tu. Itu kajian itu maknanya tidaklah tepat, tidaklah menyeluruh. Dan yang kedua, yang meletakkan nama istilah ahli sunnah wal jamaah ni pun tidak ada dalil daripada Quran dan hadis. Cuma orang ambil dalil daripada apa? Yang sataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqatan tu kan. Dalam hadis tu orang ambil daripada mafhum hadis itu. Sedangkan dalam hadis itu sendiri, kalau kita belajar hadis dan kita buat kajian terhadap hadis ini, tak ada perkataan istilah ahli sunnah wal jamaah. Istilah ahli sunnah wal jamaah ni maknanya suatu andaian. Apa yang disebut di dalam hadis itu, siapa yang ikut aku, ikut sahabat. Hak tu ahli sunnah wal jamaah, tak kira nama apa pun. Tetapi sekarang ni jadi pelik, hak ikut Nabi dan para sahabat dipanggil golongan Wahabi. Dipanggil suatu firqah baru. Sedangkan dalam hadis kata, siapa yang ikut aku dan para sahabat. Hak tu yang kita nak ikut, tak kira lah nama apa kumpulan pun. Dan yang ketiga, kulluhum finnar. Itu tambahan, dia bukan hadis Nabi. Semua masuk neraka itu pekaji-pekaji daripada ulama hadis kata ini adalah tambahan daripada perawi, bukan sabda Nabi. Kulluhum finnar. Sebab itu bila orang membahaskan hadis ni tanpa kajian,
Kumpulan dia saja yang betul, kumpulan dia saja yang masuk syurga, hal lain semua masuk neraka. Nah, itu jadi masalah tu. Yang jadi keras sangat tu sebab dia kata hati tengok hadis. Sedangkan kulluhum finnar itu bukan daripada hadis Nabi. Bila sebut dia pegang itu daripada hadis Nabi, dia meletakkan orang lain semua di neraka. Sedangkan Nabi SAW nak meletakkan seorang Muslim itu senang je. Bukannya payah-payah syarat-syarat yang diletakkan oleh sebahagian pihak. Nabi kata man akala zabihatana wa salla man salla salatana wa akala zabihatana wastaqbala qiblatana. Siapa yang sembahyang sebagaimana sembahyang kami, berkiblat sebagaimana kiblat kami, makan sembelihan kami, maknanya mengiktiraf sembelihan kami, dia adalah orang Islam. Kita ni semua orang Islam, walaupun duduk dalam kumpulan mana pun. Siapa-siapa yang berpegang kepada akidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, semua ahli sunnah wal jemaah. Tapi dicanangkan ahli sunnah wal jemaah ni demo je. Kita tengoklah, ada individu kan, kumpulan-kumpulan bukan ahli sunnah wal jemaah ni, dia sebut. Dia sebut kumpulan-kumpulan yang pegang kepada Quran dan hadis ni bukan ahli sunnah wal jemaah. Maknanya cetek sangat kefahaman ahli sunnah wal jemaah di sisi mereka. Okey, kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi. Allah Ta'ala lah yang mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang memperoleh petunjuk. Dan sambungan pada pagi ini pula iaitu usul yang ketujuh, wasunnatu indana. Kalau muka surat yang ada terjemahan tu muka surat 52, wasunnatu indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sunnah di sisi kami ialah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi itu maknanya apa dia? Iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kerana was-sunnatu tufassirul Qur'ana wa huwa dalailul Qur'an. Sunnah itu adalah merupakan, dia kata, pentafsir kepada Al-Quran. Dia adalah merupakan dalil kepada Al-Quran. Cuba kita tengok tuan-tuan, bagaimana kita nak faham Quran tanpa hadis. Kan di Malaysia ni ada satu kumpulan yang dikenali dengan jemaah apa? Jemaah JAM, Jemaah Al-Quran Malaysia kan, yang dipimpin oleh seorang tokoh tu pun dah tak ada dah, iaitu Kasir Ahmad. Padan dengan Quran. Sebenarnya tak padan. Allah Ta'ala sendiri suruh ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembali pada Quran hadis. Kalau kita berpegang kepada Quran sahaja, kita tak boleh nak melakukan ibadah. Allah Ta'ala suruh sembahyang, tapi rukun sembahyang, perkara yang batalkan sembahyang tak disebut. Tapi dalam hadis ada sebut secara jelas. Sembahyang ni bermula daripada takbir disudahi dengan salam secara terperinci. Sebab itu nak memahami Al-Quran kena tengok hadis. Kita tengok dalam Al-Quran tuan-tuan, ayat yang 6 surah Al-Ma'idah sebagai contoh sebagai contoh ataupun sebahagian daripada contoh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu idza qumtum, kita tengok di dalam lafaz ini fi'il madhi, tetapi di dalam huraian para ulama idza qumtum ila shalah, apabila kamu berdiri nak menunaikan sembahyang. Bukan idza qumtum ila shalah, kamu dah menunaikan sembahyang baru kamu ambil sembahyang. Bila kamu nak sembahyang, hendaklah kamu ambil sembahyang. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Dia kata basuhlah muka kamu dan tangan kamu sehingga ke siku. Dan kita tengok pula wasariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, dia suruh potong tangan. Nak potong setakat mana? Ini semua tangan yang dipanggil. Kita nak potong tangan kat mana? Semua tangan ni, nak potong kat mana tangan ni? Kalau orang curi. Kalau kita kias dengan wuduk tadi, potong setakat ni. Potong setakat ni. Macam mana? Sebab tu perlukan kepada hadis Nabi. Kalau ambil sembahyang, Nabi basuh setakat ni lah. Tapi tang potong tangan,
Apa yang diajar di dalam sunnah setakat ni je. Sebab tu tak padan kita tengok Quran saja, kena tengok hadis. Kalau tidak, sebab dalam potong tangan dia tak cerita sempadan, tak cerita had bab potong tangan. Kalau bab ambil sembahyang, dia cerita sempadannya. Macam sebat, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Allah Taala suruh sebat orang zina. Nak sebat macam mana? Sebat dengan apa? Dengan batang penyapu sebat, dengan batang cangkui pun sebat, dengan rotan pun sebat juga. Itu maknanya alat-alat untuk sebat. Batang besi pun sebat. Batang tapai pun sebat. Satu. Tang tu kita jadi confused lah kalau tak tengok pada sunnah tadi. Angkat pula cara macam ni pusingan sampai macam ni sebat, macam ni pun sebat, macam ni pun sebat, macam tu pun sebat. Macam mana? Kalau kita tak tengok dalam hadis, kita nak macam mana kita nak tahu cara sebat? Maknanya perlu kita tengok kepada hadis. Satu lagi tuan-tuan, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kita boleh baca wa arjulikum, basuhlah, dia kata sapulah kepala-kepala kamu. Kalau baca arjulikum ada, kalau tuan-tuan baca tafsir Tabari dan mana-mana kitab tafsir, sebahagian ulama kata ataf itu daripada arjulikum, yang tu ataf yang paling dekat, arjulikum. Kita boleh baca di sudut nahu. Kalau nak pakai nahu, betul, arjulakum boleh, arjulikum boleh. Kalau kita kata arjulakum atas ataf daripada aidiakum. Kalau kita baca arjulikum atas daripada ru'usikum, dua-dua betul, di sudut nahu tak salah. Tak salah ada berdebat orang kata mengaku alim ilmu alat ke ilmu kulat ke apa ke, dia boleh ataf dua-dua. Sebahagian ulama daripada kalangan sahabat dia ataf daripada arjulikum. Jadi kalau ataf daripada aidiakum, tangan itu kita basuh, nampak, kaki pun kita basuh. Farsilu wujuhakum wa aidiakum, basuhlah muka kamu dan juga tangan kamu. Kaki basuh jugalah. Kalau ataf daripada wujuhakum, lepas tu aidiakum ambil daripada wujuhakum, dan juga arjulakum ataf daripada aidiakum. Maknanya kaki kena basuh. Tapi golongan Syiah dia ambil arjulikum, sebab tu dia sapu. Tuan-tuan duk mengaji pondok ke sekolah harat, tuan-tuan berdebat ilmu alat dengan dia, dia kata sah arjulikum kalau nak ataf. Jadi golongan Syiah, saya ada kitab di rumah saya tu, ada orang kawan-kawan dulu-dulu kami mengaji pondok ni, ada yang juga yang pergi ke Iran belajar, ke Tehran, ke Qom, belajar terus jadi Syiah. Dia balik kitab-kitab. Saya buat kajian tentang Syiah dulu, masa belajar di Pakistan dulu, saya balik saya cari kitab-kitab Syiah. Rupanya menjadi sukatan pelajaran di Iran ni ada kitab fiqh, dalil bagi Quran hadis pendapat para sahabat yang sesuai dengan ajaran Syiah. Sebab tu kami dia kata, orang Syiah kata boleh bila sampai dekat kaki sapu je. Kita kepala je sapu kan, dia sapu kat kaki. Sebab ada dalil dalam Quran ataf daripada wamsahu biru'usikum, tak salah. Jadi kalau kita berdebat nak keluarkan ilmu alat, boleh kat dia. Kita kata Syiah tu betul, sebab tu sebahagian orang kata Syiah tu betul. Walaupun dia tu mengaji pondok ke, mengaji agama ke, masa sekitar tahun 80-an dulu, Syiah ni bukan suatu benda yang asing daripada ajaran Islam. Sebahagian tok-tok guru pondok, orang alim dan musti-musti pun mengata Syiah ni sebahagian daripada Islam, sebab dalil dia ada Quran hadis. Yang sekarang ni pula orang tak cerita tentang kesesatan Syiah. Mereka kata Wahabi ni lebih teruk daripada Syiah. Tuan-tuan boleh buka lah di YouTube. Wahabi ni lebih merapu daripada Syiah, kata. Sebab mereka jahil tentang ajaran Syiah. Sebab itu Syiah dengan juga batin ni seronok bila ada tok-tok guru, ustaz lawan Wahabi, golongan yang dilabelkan sebagai Wahabi. Sebab golongan yang dilabelkan sebagai Wahabi ni yang nak bawa sunnah, nak bawa Quran hadis, bila dia rosakkan nama mereka, Syiah ni tepuk tangan lah. Syiah golongan batin ni cukup banyak kan, buat YouTube
channel YouTube, lepas tu buat live Facebook cerita tentang ajaran-ajaran mereka. Sebab ustaz-ustaz duduk di masjid surah ni asyik duduk serang Wahabi. Syiah mereka tak serang, Batini mereka tak serang, golongan Batini. Rupanya apa yang saya nak sebut tadi, mereka ada dalil di sudut hujah-hujahnya untuk menguatkan pandangan mereka. Kalau nak berdebat di sudut nahu surah, mereka boleh menang. Sebab atah tu boleh jadi atah kepada ru'usikum ataupun aidiakum, dua-dua boleh. Sebab tu nak kata salah tak mana. Di sinilah peranan hadis Nabi. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Di dalam satu musafir, sahabat-sahabat ni sebahagian mereka kelang kabut ambil sembahyang, nak masuk rakaat pertama bersama dengan Nabi. Musafir air pun kurang kan. Nabi dah ready dah ambil sembahyang. Dia pun ambil lah kelang kabut. Adalah di sebahagian daripada mereka, di tumit mereka ini kerana ambil sembahyang begitu cepat, sebahagian kaki mereka pula pecah-pecah. Ada di kalangan mereka berjalan kaki tanpa kasut, jalan pula di tengah padang pasir yang panas, ada yang pecah. Adalah sebesar kuku. Lebih kurang Nabi nampak tak kena air. Nabi dengan suara yang kuat, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah orang yang tidak meratakan tumit-tumit mereka itu janji daripada neraka. Ambil sembahyang dia suruh basuh dengan sempurna. Okey. Isu di sini kalau kita kata wa arjulikum, kaki itu sapu sahaja. Sapu ni adakah dapat meratai anggota kaki daripada ujung kaki sampai buku lali? Sebab itu sempadan yang disebut dalam hadis. Rata tak rata? Kalau basuh pun ada kemungkinan keadaan yang tertentu tak rata. Nabi kata masuk neraka orang yang buat macam ni. Kalau sapu, adakah rata? Sebab itu yang apa yang kita baca Imam Ahmad ini kata apa dia? As-sunnatu andana asarul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ke-8 was-sunnatu tufassirul Quran. Nak faham Al-Quran tengok hadis kan? Tengok apa yang diamalkan oleh Nabi. Kalau orang tolak hadis macam mana? Contohnya isu ambil air semayang. Allah Ta'ala cerita sempadan ini, siku. Tapi buat potong tangan, Allah Ta'ala tak cerita sempadan. Jadi kita nak potong tangan orang tu setakat mana? Tengok hadis Nabi potong setakat ni ya. Dalam isu basuh kaki pula, Nabi basuh ke Nabi sapu? Walaupun di sudut i'rab boleh dua-dua. Kita tengok hadis pula amalan Nabi. Yang pertamanya, Nabi basuh, bukan Nabi sapu. Bukan sampai buat macam kepala tu. Nabi basuh. Jadi kalau sapu sudah tentu tak rata, pakai sapu je. Jadi sapu dia kepada tayamum, basuh dia kepada apa dia? Kepada ketika kita berwudu. Sebab tu kena kembali kepada hadis Nabi. Sebuah Quran tu kita nak faham, kena tengok hadis Nabi. Dulu kan saya pernah cerita banyak kali kan. Saya ulang balik yang terakhir ni. Yang kasih Ahmad 3-4 tahun sebelum dia meninggal, saya pergi sembang santai dengan dia. Dia kata, tak payah tengok hadis. Saya kata nak semayang macam mana? Dia kata, Al-Quran Allah Ta'ala dah cerita semayang, tak payah pakai hadis. Nabi Ibrahim dah semayang. Saya pun baca ayat Quran. Nabi Ibrahim kata, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati, kan? Betul, Nabi Ibrahim dah semayang. Kalau Pak Ibrahim, Pak Kasim nak semayang ikut Nabi Ibrahim, ada tak kafiat semayang Nabi Ibrahim yang dicerita oleh Allah Ta'ala dalam Quran? Ada tak kafiat? Apa? Semayang ikut Nabi Muhammad ni ikut hadis. Hadis kami tak nak pakai. Kami nak ikut Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim semayang dulu sebelum Nabi Muhammad semayang. Okey, cuba cerita kepada saya bagaimana kafiat Nabi Ibrahim semayang. Dia tak boleh cerita. Menunjukkan dia Quran pun dia tak faham. Apatah lagi hadis Nabi. Sebab tu nak lawan Syiah ke tuan-tuan, nak lawan anti hadis ke, jemaah jam ke, Quran kita kena faham. Tak semestinya hafal semua. Kalau hafal semua hebat lah. Sebab kita ni bukan ulama. Kita ni ulama semua je. Kita ni bukan tok guru, kita ni tok haru. Taklah kita mampu nak hafal sebuah Quran. Sekurang-kurangnya kita kena faham Quran. Quran ni kena faham. Baru-baru ni kita dah tadarus kan, bulan puasa kan, kena faham ayat-ayat Quran. Saya cerita pada tuan-tuan, yang terakhir saya nak tutup dengan satu cerita. Cerita ni bukan saya reka. Ada orang Perancis masuk Islam, datang ke Taman Impiana. Sebelum dia masuk Islam, saya baca Quran terjemahan sampai setengah. Sampai setengah tu maknanya lebih kurang
surah Al-Kahfi 15 juzuk. Saya setengah Quran tu saya baca dengan terjemahan bahasa apa dia tadi, orang belah tanah ni, orang Perancis, dalam bahasa Perancis. Sudah nampak kebenaran agama Islam. Hasil daripada terjemahan Quran dia baca tu masuk Islam. Sebab tu saya pernah sebut kadang-kadang kefahaman orang mu'allaf ni yang kita anggap sebagai mu'allaf masuk Islam tu, kadang-kadang pengetahuan mereka lebih luas daripada kita, lebih bermaklumat daripada kita. Saya ada bincang pokok IDT tu, yang kumpulan mu'allaf tu, sembang sekejap bila sebut Quran, juzuk yang berapa, ayat ke berapa dia boleh cerita. Sedangkan dia baru masuk 1 tahun Islam baru dia masuk 1 tahun dia mengandung agama Islam, yang kita kata dia mu'allaf. Kita ni tahu ke sebut ayat Quran, dalil surah ke berapa, ayat ke berapa, juzuk yang berapa, boleh cerita? Taubat lahum tak boleh cerita. Kalau Ustaz Abdullah lain cerita, kita kata Ustaz Abdullah tak termasuk, kita orang lain ni. Sekarang ni isunya siapa mu'allaf? Kita yang mu'allaf, jangan duduk jari orang mu'allaf, orang ni mu'allaf. Kalau kita tengok lebih memalukan Dr. Farid Rawi yang dikatakan mu'allaf, dia qori lagi. Kita boleh baca Quran macam dia? Tak boleh. Siapa mu'allaf? Kita yang masih silap kita jadi mu'allaf. Walaupun dah lama Islam, pengetahuan maklumat kita sangat sempit, terbatas. Sebab kita tidak mengkaji. Kita lebih mempercayai kata-kata, pegang kata-kata tok guru, kata-kata ustaz daripada kita membuat kajian. Dan kita memang selalu dikondemkan oleh sebahagian orang. Jangan tengok Quran hadis ni bunuh tinggi, kamu tak akan faham, kamu akan jadi sesat. Pegang Quran hadis jadi sesat. Pegang cakap dia tak sesat. Jadi saya menyeru diri saya sendiri, kita kena kaji Al-Quran, di samping kita kena belajar, dan juga hadis-hadis Nabi SAW, supaya fakta dan dalil yang kita pegang itu tepat, tak lari. Kita berada di penghujung usia kita. Yang lepas-lepas tu berapa puluh tahun lah kita dah beramal, kadang-kadang tanpa dalil, pegangan tanpa dalil, pendirian kita tanpa dalil. Penghujung usia ni kita kena berpegang kepada dalil, kepada hujah. Sebab Allah Ta'ala semua akan tanya kita, kamu buat ni apa dalil, apa hujah yang kamu ambil? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Percakapan, pegangan, amalan, ibadah, semua Allah Ta'ala akan tanya kita. Nak lari, bagaimana kita nak kemukakan kepada Allah? Aku ni tipu-tipu je, orang kata macam tu, aku ikut lah. Mana boleh lagu tu? Quran ini adalah Islam ni agama fakta. Islam ni adalah agama hujah. Islam ini adalah agama dalil. Tak terlepas. Yang terakhir, tak terlepas semua ibadat kita mesti disandarkan kepada dalil. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.